Tanah runtuh di Lebuh Raya Utara Selatan, seorang mati tertimbus. Seorang pemandu lori berjaya menyelamatkan diri tetapi kelindannya terbunuh. Lagi gelap, sekarang ni dah cerah. Jadi ini adalah highway lama dia, di mana waktu tu ada kejadian tanah runtuh. Selepas kejadian tanah runtuh tu, mereka terpaksa bina satu lagi jalan. Sebab jalan ni dah tak boleh nak lalu. Dan tanah yang runtuh tu pun agak besar. So, mereka ubahlah laluan tu. Saya tak pasti sampai ke mana. Dan ini adalah sebelah utara menghalau ke selatan. Dan jalan ni ada lagi satu, sebelah selatan menghalau ke utara. Ada juga belah sana. Kalau ada nampak, mungkin dalam 20 meter daripada highway lama ni ada highway baru. Kalau anda boleh nampak ada kereta lalu. Sehingga pokok pun dah tumbuh. Ini kawasan di dalam. Jalan ni kalau diikutkan jalan ni mungkin dah berusia agak dalam 20 tahun. Saya sebenarnya tak gemar sangat kalau daun kering ni. Takut ada yang melingkar, kita tak pasti. So dan kat sini kita dah sampai dekat kawasan tanah yang runtuh tu iaitu tanah runtuh atas jalan Lebuh Raya ni. Okay, ini kawasan dia. Agak bersemak sikit lah. So jangan pijak ni Syak. Ni lubang ni kan. Okay. Kalau anda boleh lihat, kita dah sampai ini jalan tar. Ada lain jalan dan itu. Anda kalau dah lihat, itu adalah maksud dia bukit bukit yang jatuh menutupi jalan ni. Dan saya tak pasti kenapa mereka tak bersihkan. Sebaliknya pihak berkuasa putuskan untuk bina jalan yang lagi satu. Saya kurang pastilah, saya tak dapat info-info tu. Mungkin runtuhan tu terlalu besar dan ataupun jalan ni memang dah tak sesuai untuk digunakan.
Dan kalau anda boleh lihat dekat belakang saya tu ada timbunan tanah yang menutupi jalan, dan inilah kawasan tanah runtuh tu. Dan insyaAllah malam ni macam mana, kita akan, kalau jalan cuaca elok, kita akan masuk balik. Kita tengok macam mana nanti ya. Kita jumpa pada malam ni. Saya dengan Syak dalam perjalanan nak pergi ke R&R Gua Tempurung. Dan waktu siang tadi kami dah masuk, tengok jalan lama yang ditinggalkan tu. Jadi dah malam sekarang ni, so kami akan masuk balik. Malam ni saya dengan Syak aja. Syak, hello. Macam biasa saya dengan Syak je malam ni. Dan sebenarnya R&R ni saya bukanlah, tempat ni kalau ikutkan bukanlah terbengkalai. R&R tu masih lagi beroperasi. Cuma ya, yang bagi diri saya, jalan ni kerap saya lalu atas urusan kerja dulu. Dan R&R Gua Tempurung tu lah yang bagi saya macam, saya tak teringin nak berhenti pun. Bila lalu kat situ macam nampak macam sunyi, sepi. Macam R&R lain saya akan berhenti, R&R tu saya tak pernah masuk. Dan Gua Tempurung ni, kalau kita cakap pasal Gua Tempurung ni, kita mesti tahu lah yang ada seorang pemuda yang hilang kat sini ya. Nama dia Acap tu lah. Sampai lah ni masih belum dijumpai. Dan kat sini banyaklah kejadian-kejadian pelik, cerita-cerita pelik yang berlaku. Ada cerita kejadian ini terjadi pada saya dan isteri waktu ini pulang ke rumah berkelang setelah bercuti di kampung isteri saya di Ipoh, Perak. Selalunya saya akan bertolak pukul 10 malam ke atas sebab perjalanan yang tenang dan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Sempat saya bergurau dengan isteri supaya membawa air kecil terlebih dahulu sebab malas nak berhentian rehat nanti. Namun isteri saya sedang mengandung 7 bulan pada waktu itu. Biasalah, mana-mana ibu mengandung akan kerap membuang air kecil. Jadi saya terpaksa singgah juga di hentian yang disediakan di tubuh raya. Kebetulan dalam 100 meter di hadapan ada perhentian Gua Tempurung. Ikutkan hati tak mahu saya singgah, kerana hentian itu hanya ada tandas sahaja. Gerai-gerai minuman memang tak ada lah. Kerana kasihankan isteri, saya terpaksa masuk juga perhentian ini. Terdetik di dalam hati, kenapalah sunyi sangat dekat hentian ini. Sehabis saja hati berkata-kata, barulah nampak di depan itu tempat untuk meletak kenderaan. Dan tandasnya pula kena naik tangga menuju ke atas seperti menaiki bukit. Saya suruh isteri tunggu di bawah, manakala saya naik dahulu untuk tengok keadaan. Bila sudah berada di atas, saya lihat ada sesuatu tidak kenal di
susah hendak digambarkan, tapi kaki tetap melangkah ke arah tandas. Pada ketika itulah, saya seperti terdengar bisikan suara. Bisikan suara yang mengarahkan saya turun dan keluar dari situ. Pada waktu itu juga, tiba-tiba terasa berpeluh. Dada terasa sesak sampai turun tangga pun hampir terjatuh. Sampai di bawah, dengan suara tergetar-getar, saya beritahu isteri supaya kita cari saja hentian lain. Setelah enjin kereta dihidupkan, isteri saya pergi ke pintu belakang bahagian penumpang untuk mengambil minyak yang ada di dalam bagnya. Ketika isteri sedang duduk mencari, saya terperasan di belakangnya ada satu pondok. Dan di pondok itu ada bayang-bayang hitam seperti duduk bersilang kaki sedang melihat tingkah laku kami. Kepalanya pula bergoyang kiri dan kanan seolah-olah bermain dengan kami. Jarak antara pokok itu dengan kami hanya beberapa langkah kaki sahaja. Dengan nada dan suara tersekat-sekat, saya menyuruh isteri masuk ke dalam kereta. Dengan muka terkejut, dia menurut perintah. Kami terus keluar dari tempat itu dan setelah membaca ayat kursi, barulah saya dapat bertenang. Apabila sampai di hentian tapak, barulah saya menceritakan apa yang terjadi kepada isteri. Dekat sini dikatakan banyak kejadian mistik berlaku. Sebab orang cakap kat sini banyak kemalangan. Kemalangan tu berlaku dekat area kawasan Gua Tumpurong tu, dalam kilometer yang sama. Kalau anda masih ingat lah tu, seorang ahli politik yang meninggal dekat sini ahli politik DAP Kapasi meninggal dekat sini. Dan 2007 ada lagi 3 beranak mati kat sini juga, kemalangan kat sini juga. Dalam kilometer 300 antara range 300 kilometer 310 ke bawah. Kemalangan yang kebanyakan yang berlaku tu dalam lingkungan Gua Tumpurong ni dalam kilometer 305, 304, 308, 301, dalam range yang sama. Saya jumpa dalam satu YouTuber tu dia pun bercakap pasal kemalangan ni dan mengenai Gua Tumpurong ni Okay guys, kita nak cerita lah tentang kemalangan yang pernah berlaku dekat Gua Tumpurong ni Terus DAP kapal Sing maut di tempat yang kita ada sekarang ni. Okay guys, pada tahun 98 4 pekerja penyelenggaraan lebuh-raya terbunuh dan 3 lagi rakannya tercedera parah setelah dirempuh oleh sebuah kereta di kilometer 300. Dan pada tahun 2007, 3 beranak maut apabila kereta yang mereka naiki terlibat dalam kemalangan semasa hujan lebat di kilometer 309. Pada tahun 2009 pula guys, seorang pemandu bas ekspres maut manakala 8 penumpang cedera apabila bas yang dipandu merempuh sebuah trailer di kilometer 305. Dekat-dekat guys, dia punya kemalangannya tak jauh lah kan. Pada tahun 2010, 3 orang terbunuh apabila sebuah MPV yang dipandu oleh seorang pemandu terbabas ke dalam gaung di kilometer 301. Pada tahun 2013 pula, 2 pemandu lori maut dalam kemalangan di kilometer 304. Dekat-dekat guys, dia punya kemalangannya tak jauh lah. Pada 2014 pula, sebuah bas ekspres konsortium terjunam ke dalam gaung sedalam 12 meter di kilometer 301.5. Korang dapat rasa tak kan? Kemalangan maut tu semua dekat-dekat je kan. Tapi memang guys, nak kata bahaya, memang bahaya jalan ni. Bila kita lalu kawasan ni, memang kita rasa macam ada biasalah, kadang-kadang kita tengkuk, kita meremang kan. Tapi Gua Tumpurong ni memang keras guys. Memang keras tempat ni. Ruang komen channel beliau tu, saya ada macam-macam cerita lah dalam tu.
Dan saya tak pasti cerita yang diambil tu ada berkaitan dengan cerita yang saya jumpa dalam fiction Sasha tu. Okay, kita nak sampai dekat Gua Tempurung tu. Oh, bahaya. Dan kat kawasan ni kalau dulu tak ada lampu, mungkin dalam 2 tahun ni kot, 2 tahun kebelakangan ni kot, lampu baru diubah sebab waktu dulu tak ada lampu. Okay, kita dah sampai kat arena dah. Dia lebih kepada hentian rehat lah, bukan arena. Arena besar, kalau hentian rehat dia kecil lah kalau tak silap saya. Dan dekat sini ada lori masuk tidur kalau waktu malam. Dan tandas dia pun tinggi. Dan kat sini juga ada cerita pasang suami isteri tu diganggu kat sini. Okay saya dah sampai dekat arena Gua Tempurung. Dan seperti yang anda lihat dekat belakang saya tu adalah pondok. Dan kat pondok tu dalam cerita di mana sepasang suami isteri diganggu. Okay, ini laluan kedua untuk nak menuju ke tandas. Dan di kiri kita adalah hutan dan pondok untuk pengunjung-pengunjung berehat. Dan arena ni dia tak ada tempat jual makanan. Dia hanya ada tandas lah. Mungkin itu menjadi satu sebab lah kenapa arena ni tak ramai dikunjungi. Dan salah satu sebab lagi sebab sunyi. Dan di bawah tu adalah parking. Di mana Syak berada tu parking. Lori tidur kat situ. Dan lori yang tidur dekat sini pun ada kisah aja di mana mereka diganggu lah. Lori mereka seperti bergoyang, digoncang. Okay, kita akan straight. Kita akan jalan lagi untuk menuju ke tandas. Dan arena kat sini pun ada kisah suami isteri di mana mereka diganggu. Waktu tu isteri dia mengandung dan minta kat suami tak berhenti arena Gua Tempurung ni sebab nak buat air kecil. Dan banyaklah kejadian. Dan salah satu kejadian dia, suami dia ternampak dekat pondok tadi tu seperti lembaga hitam duduk dekat situ memerhati mereka dengan kepala bergerak ke kiri dan ke kanan. So suami dia suruh isteri dia masuk cepat-cepat. Dan dekat tandas ni juga suami dia terdengar bisikan seperti menyuruh suami dia keluar daripada sini. Sebab sebelum isteri dia nak naik ke atas untuk buang air kecil, suami dia datang tinjau dulu. Dan waktu itulah bisikan tersebut bercakap kepada suami dia. So inilah tandas tu. Dan ini adalah jalan. Depan tu jalan, so agak bising. Saya tak pasti suara saya boleh dengar ke tak. Saya harap anda boleh dengar lah. Dan tandas ni saya mungkin dibuat barulah. Sebab kalau dulu tandas dia tak macam ni sangat. Dan tak secerah macam ni dekat parking bawah pun. Dan lelaki dan perempuan. So saya tak nak kacau lah bahagian tandas ni. So kita akan turun bawah balik dan kita akan cuba ke jalan lama tu. Ready ya? Ya, saya dengan Syak akan selepas arena ni kami akan bergerak ke depan sikit di mana jalan lama itu lah. So kami akan cuba masuk macam mana. Tunggu nanti. Huh?
So ni lah. Kena tampar. So inilah waktu malam, keadaan macam ni lah jalan dia. Bahagian bawah. Oh, jambatan jalan lama ni. Masya. Betul kita lalu sana kot? Betul. Tak, sini macam semok sikit lah. Betul kita lalu sana. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Nak lintas sini kah? Nak lintas sana? So jalan yang kami datang pada waktu siang tu tak jumpa lah, so tak apa. Nanti kita cuba cari tengok. Jalan ni kot. Okey, jalan ni. Bahagian bawah ha. Sebab takut apa? Akak beli. Mana Syak jalan dah? Kanan? Ya. So kita akan jalan menuju ke tempat tanah runtuh tu. Sekejap lagi kita akan sampai. Dah, kita dah sampai ya. Dan di tepi ni adalah bukit bukit yang tinggi ya, iaitu bukit. Kat sinilah batu tu lah, yang tanah yang runtuh tu. Kalau anda boleh lihat. So video kali ni mungkin tak panjang sebab lokasi yang kita explore ni pun tak besar mana pun. Bukan tak besar, dia hanya jalan dan tempat runtuhan ni. So, dan di sini tempat runtuhan ni, waktu kejadian tu adalah waktu bulan Januari 1996, di mana
negara dikejutkan dengan kejadian teruntuh di Gua Tempurung ni, dan mangsa atau korban waktu tu adalah seorang waktu tu korban. Dan dikatakan penduduk tempatan mengatakan terdapat lagi mangsa atau korban dalam ni, tapi tak dijumpai. Saya tak pastilah kebenaran dia, tapi yang rasmi hanya satu lah, kematian. Jadi sebenarnya kami tak boleh tinggal lama dekat sini ya, sebab kawasan ni saya risaukan keadaan kereta, sebab kereta saya parking depan tu, saya takut ada orang pecah. So kita akan keluar balik tempat ni. Okay, kami dah habis explore jalan lama tu, dan sekarang kami daripada selatan nak menuju ke utara, dan dah nak sampai dekat terowong Menora. Dan tadi waktu explore tadi tu dekat jalan lama tu, sebenarnya kami tak boleh nak bergerak terlalu kiri dan terlalu kanan. Kami perlu stay bahagian tengah, sebab itu jambatan. Kalau kami ke kiri mungkin kami akan jatuh ke gaung lah. Sebab tu agak susah. Kalau waktu siang okey lagi, waktu siang boleh kami, sebab kami nampak sempadan dia. Waktu malam memang kami tak nampak terus ya. Dan tadi pun seperti macam jalan pun macam dah ditutup lah. Ya, betul. Sebab saya tersalah jalan. Sebab nasib baik Aisyah tegur. Sebab jalan yang kami ambil tu, jalan siang tu jalan lain. Saya masuk jalan lain, tapi Syak tegur. Kami jumpa balik jalan yang kami lalu waktu siang tu. Maknanya walaupun baru sekejap je kita tinggalkan kawasan tu, tapi dia macam dah tutup lah kawasan, macam dia dah tutup jalan. Dia tutup jalan macam melirukan lah. Walaupun tempat tu kecil, dan sekejap saja kita masuk dalam tu. Betul. Dan jadi Syak ada sesuatu lah. Ada sesuatu waktu nak balik tu. Waktu nak balik tu kita ada, saya dan Ipin ada lalu satu laluan ni, macam untuk menyeberang ni dia ada satu laluan yang macam kena langkah sedikit lah, tapi di tengah-tengah tu kalau jatuh ke bawah tu, jatuh ke dalam gaung tu, dalam tu. Jadi dia ada satu lorong ni yang kita boleh pijak untuk masuk. Jadi bila saya kat belakang, bila Ipin dekat depan, dia jalan dulu okey. Dan bila saya pijak, tempat tu sangat-sangat stabil lah untuk saya pijak kan. Suatu saya melangkah kaki, kedua-dua kaki saya dah betul-betul atas tempat untuk saya pijak tu. Saya rasa macam saya ditolak, hampir terjatuh ke dalam lubang tu, tapi saya terus berundur belakang. Lepas tu baru saya terus lari dan lompat je. Oh, yang dekat antara sempadan tu, antara yang macam ada yang selalu kaki tersadung dekat situ tu. Oh, yang macam ada apa? Akang-akang tu kan? Ya. Banyak akang tu. Oh. Sangat bahaya lah. Macam seakan-akan macam ditolak. Betul. Waktu nak balik tadi tu ada. Saya pusing kamera balik tadi. Saya rasa macam ada. Saya pasal. Dan dua nak turun ke bawah mungkin. Ada bawah tu. Ada satu kisah tu saya dapat dalam internet. Kisah tu lelaki tu dia memandu seorang diri daripada arah selatan nak menuju ke utara. Apabila waktu beliau berjalan tu dekat, sebelum sampai lagi dekat Gua Tempurung tu, beliau nampak dekat tepi jalan tu ada macam pokok pisang dalam hutan tu lah. Dan beliau berjalan lagi bawa kereta, dekat celah pokok pisang tu macam ada seseorang keluar daripada pokok pisang tu, berjalan melompat-lompat. Dan lelaki tu dia heran lah, kenapa siapa dia keluar daripada hutan ni. Lepas tu dia buka lampu tinggi, memang dia nampak memang ada kelibat seorang lelaki.
jalan memegang macam satu bungkusan warna putih. Jalan macam nak melintas jalan lah, macam nak cross divider tu lah. Dan bila semakin dekat, dia nampak dia buka lampu tinggi dan laki yang jalan tu berhenti. Laki yang jalan berhenti terus tengok pemandu tu lah, laki seorang diri tu. Dia usyak je lah kereta tu. Dan laki pemandu tengok memang yang pemuda tu, yang laki jalan terlompat-lompat tu, seluar dia penuh dengan darah. Dan mata dia besar dah memerhati laki tu lah, berpaling kepada kereta tu lah, kereta laki tu. Dan laki tu tengok apa yang dia pegang tu, apa yang pegang dalam bungkusan tu kan. Apa yang dia pegang tu adalah kaki dia. Sebab itulah yang pemuda tu jalan terlompat-lompat. Itulah kisah yang saya dapat dalam fiction Sasha tu lah. Dan cerita tu tak habis dekat situ lagi. Waktu dah sampai kat Gua Ketempurung tu, laki tu ada dengar satu lagu. Lagu tu lagu favourite dia lah. Dan secara kebetulan dalam lagu tu ada sini kata dia, dia dah masuk. So bila sampai kat Gua Ketempurung tu, selepas kejadian jumpa lelaki yang terlompat-lompat tu, dia takut, dia cuba nak beranikan diri dia. Dia buka lagu kuat-kuat lah, lepas tu dia cuba menyanyi. Dan bila part dekat lagu lirik yang dia dah masuk tu, ada seorang lelaki cakap macam tu, dia dah masuk kat belakang. Lepas tu lelaki tu terkejut lah. Dia tengok belakang, memang nampak ada lelaki yang dia nampak tadi tu lah. Lepas tu dia baca ayat kursi lah. Dan yang seronok dah, bila dia baca ayat kursi tu, laki misteri tu yang duduk dalam kereta tu, dia ikut sekali baca ayat kursi. Cuma dekat part yang tak akhir tu, dia tak ikut, dia sengak. So laki tu, kenapa dia sengak kan? So laki tu ingat, dia cuba ulang yang part akhir tu, dia ulang 3 kali. Dan laki misteri dalam kereta tu, dia hilang lah. Waktu tu hilang. So kita dah turun daripada terowong menora dan berkabur sama malam ni. Pada tahun 2013 pula, 2 pemandu lori maut dalam kemalangan di kilometer 304. Dan dekat ruangan komen tu juga ada juga cerita yang cakap yang kemalangan lori tu dekat jalan Gua Ketempurung tu, 2 pemandu yang meninggal tu, salah seorang tu kaki dia hilang. So adakah dalam komen tu berkait dengan cerita yang saya cerita tadi, iaitu cerita yang lelaki tu mandu seorang dan jumpa lelaki yang melompat-lompat di tepi jalan. Lelaki tersebut dia pegang kaki sebelah. Saya tak pasti berkait ke tak, tapi jalan cerita dia macam sama, macam ada kaitan. Dan dekat Gua Ketempurung tu, kalau ikut Syak, ada kubur lama tak? Kubur lama. Cuma kubur tu tak tahu pasti di bahagian mana, tapi saya difahamkan kubur tu tak diubah. Tak diubah bukan. Highway ni dibina tak merentasi kubur tu lah. Mungkin di bahagian tepi lah, tapi saya tak pasti di bahagian mana. Sebab kat Gua Ketempurung tu ada orang cakap kawasan tu kawasan bunian juga tu. Tempat yang kita berhenti tadi. Kawasan bunian tu. Lantai sebelah. Lantai sebelah tu. Gua Ketempurung ni, dia kena kat Gua Ketempurung. Tak apa, bangan dalam baik tinggal dulu. Turun bawah sat ya.
Kok tak apa, kok duduk lambat. Kena kat Gua Tembong tadi, lepas pada jam tadi. Sangkut dekat Gua Tembong tadi, ada penetang tu lompat masuk lambat dah. Dan bagi anda yang mungkin ada pengalaman sewaktu berhenti di arena Gua Tempurung ni ataupun melalui jalan ni, anda boleh cerita di ruangan komen di bawah anda ataupun sahabat-sahabat anda. Dan walaupun jalan ni dikatakan misteri ataupun penuh dengan kisah-kisah mistik, dan saya lebih percaya kemalangan itu berlaku mungkin lebih kepada atas faktor kecuaian manusia itu sendiri ya. Okay. Terima kasih ya kepada yang menonton video ni, dan terima kasih juga kepada Syak sebab menemani saya. Dan anda jangan lupa untuk subscribe video channel Syak ni, dan kita jumpa lagi ya di episod yang seterusnya, video yang seterusnya.